Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani saya ucapkan kepada Encik Megat Muhammad Nur bin Megat Teh. Pada hari ini, saya akan membentangkan tentang asas nyanyian dan juga teknik vokal bagi subjek Muzik 1103. Pertama sekali, mari saya memperkenalkan terlebih dahulu tentang diri saya. Nama saya Joshua Bijay Thomas dari kelas Muzik D. Sebelum ni saya bersekolah di Sekolah Seni Malaysia Sabah dan juga telah mengambil major muzik, dan alat muzik utama saya adalah tenor saxophone. Pertama sekali, mari kita mengenali apakah itu nyanyian. Nyanyian didefinisikan sebagai aktiviti musikal yang terawal. Nyanyian juga ini dalam muzik nyanyian dikenali sebagai vokal. Selain itu, terdapat juga dua jenis nyanyian, yaitu humming dan juga nyanyian. Seterusnya, mari kita mengenali apa itu sifat suara. Sifat suara ini dibahagikan kepada 4 kategori. Apakah 4 kategori ini? Yang pertama adalah terbaik. Terbaik ini boleh dikategorikan dengan ketepatan nada, range suara tinggi dan juga rendah. Bagi kategori yang kedua pula adalah baik. Baik, dalam kategori baik ini, ketepatan nada, range suara sederhana dan juga rendah. Bagi kategori yang ketiga adalah kurang baik. Kurang baik ini dikategorikan dengan ketepatan nada, namun range suara yang sederhana. Bagi kategori yang terakhir, yaitu kategori yang keempat, ialah tidak baik. Bagi kategori tidak baik ini, penyanyi menyanyi lagu dengan sumbang, sengau ataupun dengan suara yang serak. Seterusnya, mari kita mengenali tentang ciri-ciri bunyi muzik. Ciri-ciri bunyi muzik ini merupakan getaran nada satu ataupun lebih yang berbentuk frekuensi. Kita boleh lihat contoh seperti frekuensi di atas dan juga frekuensi yang terdapat di bawah. Ciri-ciri bunyi muzik ini terbahagi kepada dua, yaitu bising dan juga berkualiti. Apakah itu bunyi frekuensi bising dan juga berkualiti? Ciri-ciri bunyi muzik bising ialah gelombang bunyi yang tidak teratur ataupun bunyi yang tidak menyenangkan bagi kita dengar. Ciri-ciri bunyi muzik yang berkualiti pula merupakan gelombang bunyi yang teratur dan bunyi yang menyenangkan bagi telinga kita mendengar. Seterusnya, estetika dalam nyanyian. Terdapat 3 estetika dalam nyanyian. Yang pertama ialah emosi. Emosi semasa menyanyi ini kita perlulah mengikut pembawaan emosi yang sesuai berdasarkan lagu yang telah dipilih. Yang kedua adalah ekspresi. Ekspresi bagi seorang penyanyi ini sangat penting kerana dengan ekspresi yang dikeluarkan oleh penyanyi ini, ia dapat memberikan penonton mengetahui bahawa penyanyi ini betul-betul benar-benar menjiwai nyanyian tersebut. Yang ketiga dan terakhir dalam estetika dalam nyanyian adalah keindahan suara. Keindahan suara ini merupakan pengawalan nada, tempo dan juga kualiti bagi seorang penyanyi dalam menyanyikan lagu yang telah ditetapkan. Seterusnya, kita masuk dalam asas kemahiran nyanyian. Terdapat 4 asas kemahiran nyanyian ini. Antaranya adalah teknik vokal, kemahiran aural, nyanyian semerta, dan juga nyanyian berharmoni. Teknik vokal ini merupakan teknik yang
penyanyi perlu kuasai, yaitu dalam pengeluaran vokal, pengeluaran sebutan-sebutan dengan jelas, dengan baik. Yang kedua adalah kemahiran aural. Bagi kemahiran aural ini pula, kemampuan bagi penyanyi untuk mendengar. Ini merupakan salah satu asas kemahiran dalam nyanyian, karena bagi seorang penyanyi wajarlah mempunyai kemahiran aural yang baik. Yang ketiga adalah nyanyian semerta. Nyanyian semerta ini merupakan skor bagi penyanyi diberikan, dan pada masa yang sama penyanyi akan menyanyikan berdasarkan skor yang telah diberikan. Yang keempat adalah nyanyian berharmoni. Seperti mana kita tahu, nyanyian berharmoni ini kita boleh kategorikan dalam SATB. Apakah itu SATB? S soprano, A alto, T tenor, B bass. Empat suara ini merupakan asas dalam nyanyian suara berharmoni. Seterusnya adalah disiplin belajar nyanyian. Apakah disiplin yang kita perlu dalam belajar nyanyian ini? Yang pertama adalah latihan rutin. Apakah itu latihan rutin? Bagi seorang penyanyi, wajarlah mempunyai satu latihan rutin yang dijalankan sebagai rutin. Contohnya, setiap hari di waktu lapang, penyanyi mengambil masa untuk membuat latihan vokal, latihan sebutan, dan juga sebagainya. Yang kedua bagi disiplin belajar nyanyian ini adalah berdedikasi. Apakah berdedikasi ini? Berdedikasi kita boleh definisikan sebagai seorang penyanyi ini mempunyai tekad ataupun disiplin diri yang teguh dalam mempelajari ataupun untuk mendalami nyanyian ini. Penyanyi tersebut rajin untuk datang ke latihan, tetap dengan ketetapan masa yang telah ditetapkan, dan sebagainya. Seterusnya adalah penguasaan kemahiran vokal. Terdapat dua kemahiran asas dalam penguasaan kemahiran vokal ini. Yang pertama adalah postur. Apakah itu postur? Postur merupakan postur badan penyanyi semasa berada di atas pentas ataupun sedang duduk menyanyikan lagu. Yang kedua adalah pernafasan. Mengapa pernafasan ini termasuk dalam kemahiran vokal adalah karena pernafasan ini penting bagi seorang penyanyi dalam pengawalan pernafasan, phrasing, agar nyanyian tersebut ataupun lagu tersebut dapat dibawa dengan baik. Seterusnya adalah penjagaan suara. Apakah cara yang kita perlu laksanakan bagi menjaga suara kita ini? Yang pertama adalah penjagaan kesehatan. Bagi seorang penyanyi ini, wajarlah untuk menjaga kesehatan, pemakanan, sepertinya pemakanan, jam tidur, rehat, dan juga sebagainya. Dengan penjagaan kesehatan ini, apabila penyanyi menyanyikan mana-mana lagu, mereka dapat membawa lagu tersebut dengan baik. Yang kedua adalah pemanasan suara. Mengapa pemanasan suara ini termasuk dalam penjagaan suara? Karena bagi penyanyi ini, sebelum memulakan ataupun sebelum menyanyi, mereka akan membuat pemanasan suara terlebih dahulu, agar apabila mereka menyanyikan lagu yang telah diberikan, mereka dapat menjaga penjagaan suara mereka dan juga menyampaikan ataupun menyanyikan lagu tersebut dengan baik. Seterusnya, kita akan mengenali tentang isu-isu dalam nyanyian. Apakah isu-isu yang terdapat dalam nyanyian ataupun bagi penyanyi-penyanyi ini? Yang pertama adalah pendengaran yang kurang baik. Pendengaran yang kurang baik ini merupakan apabila seorang penyanyi tidak mempunyai pendengaran yang baik seperti penyanyi-penyanyi yang profesional di luar sana. Yang kedua adalah
pernafasan yang tidak cukup. Bagi pernafasan ini, seorang penyanyi mempunyai isu pernafasan ini, isu dalam pengawalan pernafasan ataupun phrasing dalam semasa menyanyi. Pernafasan bagi seorang penyanyi ini tidak cukup. Yang ketiga adalah sumbang. Sumbang ini termasuk dalam isu dalam nyanyian karena seperti mana yang kita tahu, terdapat penyanyi-penyanyi juga yang menyanyikan lagu dengan sumbang ataupun boleh dikatakan lari pitch atau nada. Yang terakhir adalah sebutan yang tidak jelas. Sebutan yang tidak jelas ini apabila penyanyi sedang menyanyikan lagu, sebutan yang dikatakan itu tidak dapat difahami ataupun tidak dapat didengar dengan jelas. Seterusnya, kita akan mengenali tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan penyanyi. Antara faktor yang mempengaruhi perkembangan penyanyi ini adalah disiplin. Bagi seorang penyanyi, wajarlah mempunyai disiplin diri yang tinggi karena masa latihan yang telah ditetapkan adalah sangat penting bagi membentuk identiti seorang penyanyi ini. Dengan disiplin diri yang tinggi, seorang penyanyi ini dapat berkembang ansur dengan lebih laju atau lebih pantas. Yang kedua adalah latihan. Latihan ini termasuk dalam perkembangan penyanyi karena latihan yang cukup ataupun latihan bagi seorang penyanyi ini dapat mengasah lagi kemahiran bercakap, menyampaikan lagu, teknik vokal bagi seorang penyanyi ini semasa menyampaikan nyanyian. Seterusnya adalah etika persembahan. Terdapat 3 etika persembahan yang perlu diketahui oleh seorang penyanyi. Apakah 3 etika persembahan ini? 3 etika persembahan ini adalah sebelum, semasa, dan juga selepas. Sebelum, bagi seorang penyanyi ini perlulah warming up dan peka dengan arahan yang telah diberikan. Bagi etika persembahan semasa pula, penyanyi perlu pastikan penyanyi dalam keadaan yang selesa semasa menyampaikan nyanyian tersebut. Postur bagi seorang penyanyi semasa menyampaikan nyanyian tersebut juga penting. Yang ketiga adalah selepas. Selepas daripada persembahan nyanyian tersebut, penyanyi perlulah membuat postmortem ataupun memastikan apa-apa barang yang telah digunakan seperti klip mic ataupun mikrofon tidak tertinggal. Seterusnya adalah nyanyian solo dan juga nyanyian berkumpulan. Nyanyian solo ini disampaikan oleh hanya seorang penyanyi, dan bagi nyanyian berkumpulan pula disampaikan lebih daripada 2 orang. Seterusnya, mari kita masuk kepada teknik vokal. Dalam teknik vokal ini kita akan mengenali apakah teknik vokal yang dititik beratkan. Yang pertama adalah posture. Posture ini terdapat 2 gambar di sini saya telah sediakan. Postur yang betul dan yang salah semasa berdiri, dan juga postur yang betul dan salah semasa duduk. Seterusnya adalah pernafasan. Dalam topik pernafasan ini kita akan mengetahui koordinasi inspirasi dan juga ekspirasi. Bagi kefahaman saya, terdapat gambar rajah yang saya sediakan di sini. Kita boleh lihat mekanisme inspirasi dan juga mekanisme ekspirasi. Bagi pengetahuan saya, mekanisme inspirasi ini penyanyi menarik nafas dan udara akan masuk daripada lubang hidung, masuk ke paru-paru, dan otot tulang rusuk kontraksi sehingga rongga dada mengembang. Bagi diafragma kontraksi pula akan bergerak turun.
bagi mekanisme ekspirasi pula, penyanyi akan menghembuskan udara melalui hidung dan otot tulang rusuk relaksasi sehingga rongga dada mengempis, dan bagi diafragma relaksasi pula akan bergerak naik. Seterusnya, kita akan mengenali tentang bentuk dan jenis pernafasan. Di sini terdapat 3 poin bentuk dan jenis pernafasan, yaitu diafragma, interkostal, dan juga clavicle. Sini saya akan mempersembahkan video daripada YouTube yang telah saya cari. Dalam penerangan ini kita akan mendengar tentang diafragma, interkostal, dan juga clavicle. Low torso breathing, iaitu pernafasan diafragma atau diaphragmatic breathing. Aduh, apa pula diaphragm ni? Diaphragm adalah otot yang memisahkan antara bahagian perut dan dada. Tugasnya hanyalah naik dan turun. Turun apabila kita menarik nafas dan naik apabila kita menghembus nafas. Jenis pernafasan ni adalah yang paling rileks dan paling dalam sekali. Kenapa? Sebab bila kita tarik nafas, diafragm akan menurun dan akan ada ruang yang besar untuk paru-paru kita mengembang. Kita turun sikit ke bahagian tengah, iaitu kawasan tulang rusuk. Juga dikenali sebagai pernafasan interkostal. Apa bendanya ni? Otot interkostal adalah otot-otot yang terletak di antara tulang rusuk yang memegang dan menggerakkan dinding dada semasa kita bernafas. Senang cerita, bila kita tarik nafas, rusuk kita akan mengembang. Bila kita hembus nafas, rusuk kita akan memuncuk. Otot-otot interkostal ni lah yang bantu untuk menggerakkan tulang rusuk. Pernafasan yang melibatkan bahagian atas, bahagian tulang selangka. Dalam bahasa Inggerisnya disebut clavicle bone. Bahagian ni juga dikenali sebagai clavicular breathing. Pernafasan ini membabitkan bahagian bahu dan juga bahagian atas dada kita. Seterusnya adalah phonation. Phonation ataupun fonasi ini merupakan satu penghasilan suara dari kesan getaran yang terhasil daripada peti suara dan juga aliran udara kita. Antara organ yang terlibat adalah peti suara. Apakah itu peti suara? Peti suara dikenali sebagai mesin penghasilan bunyi suara. Peti suara juga terletak dalam ruang tenggorok yang berada di antara larynx dan epiglottis. Peti suara ini terdiri daripada 2 keping selaput nipis yang boleh terbuka dan juga tertutup. Peti suara ini adalah pengeluaran bunyi suara dengan cara memperluas dan mempersempit lubang yang terdapat di antara 2 keping selaput tersebut. Saya telah menyediakan 2 gambar raja di sini. Kita boleh buat sebagai rujukan di atas ni dan juga tepi. Seterusnya, kita akan mengenali tentang resonan. Apa itu resonan? Resonan merupakan getaran bunyi yang dihasilkan oleh pita suara dan dipantulkan menimbulkan gemah yang menghasilkan suara yang lebih keras. Dalam resonan ini terdapat 3 jenis resonansi suara. Yang pertama adalah resonansi dada, yang kedua adalah resonansi hidung, yang ketiga adalah resonansi kepala. Seterusnya, open throat. Apakah itu open throat? Open throat ini boleh didefinisikan sebagai ruang di dalam mulut semasa menyanyi dengan lelangit lembut terangkat. Lelangit lembut terangkat ini terdapat di bahagian bumbung mulut kita. Seterusnya adalah register suara. Register suara ini merupakan
pembahagian suara berdasarkan warna ton suara yang dihasilkan. Seperti mana yang kita tahu, bagi golongan lelaki, mereka mempunyai register suara yang lebih rendah, manakala bagi perempuan pula mempunyai register suara yang lebih tinggi. Dengan mengetahui register suara kita masing-masing, ia dapat memudahkan kita dalam pencarian lagu dengan register suara kita yang sesuai. Dengan mengetahui register suara kita masing-masing, kita dapat lebih mudah memilih lagu-lagu yang sesuai dengan register suara kita. Seterusnya, dengan latihan register suara ini, kita dapat tingkatkan lagi. Contohnya, bagi seorang penyanyi yang baru mempunyai register suara yang sederhana sehingga kesederhana, tidak seperti penyanyi-penyanyi lain yang mempunyai register suara rendah sehingga ke tinggi. Dengan latihan, register suara ini boleh diubah daripada seorang penyanyi yang hanya mempunyai register suara sederhana dapat menguasai register suara dari rendah sehingga register suara yang tinggi. Seterusnya adalah latihan untuk menghasilkan ton yang ideal. Antara latihan yang boleh kita laksanakan untuk menghasilkan ton yang ideal ataupun ton yang baik adalah dengan penyebutan huruf O dari pitch tinggi sehingga pitch kerendah, ataupun dari pitch yang rendah sehingga pitch yang tinggi. Latihan yang kedua kita boleh lakukan adalah menguap dengan bunyi A. Yang ketiga adalah dengan meniru bunyi siren, bunyi angin, kereta api, dan juga siulan. Yang keempat adalah latihan bercakap dan bernyanyi. Dari segi latihan penyebutan vokal, sebutan, ini amat dititik beratkan bagi seorang penyanyi, kerana dengan penguasaan teknik-teknik ini, penyanyi dapat menyampaikan nyanyian tersebut dengan jelas dan dapat didengar oleh penonton. Seterusnya, kita akan mengenali tentang artikulasi. Apakah itu artikulasi? Artikulasi merupakan pengucapan sebutan demi sebutan secara baik dan jelas dapat didengar oleh penonton. Penguasaan artikulasi ini sangat penting bagi seorang penyanyi, kerana dengan penguasaan artikulasi ini, penyanyi dapat menyampaikan message dengan tepat dan juga jelas kepada penonton. Seterusnya, kita akan mengenali tentang faktor artikulasi yang baik. Apakah faktor artikulasi yang baik ini? Terdapat 4 faktor artikulasi yang baik. Yang pertama adalah postur badan bagi seorang penyanyi. Yang kedua adalah posisi mulut. Yang ketiga adalah latihan sebutan. Yang terakhir yaitu teknik pembentukan bunyi vokal dan bunyi konsonan. Mesti tertanya-tanya, apa itu bunyi vokal dan bunyi konsonan? Saya telah membuat sedikit kajian tentang bunyi vokal dan bunyi konsonan ini. Antara contoh bunyi vokal ini adalah menyebut la la la, di di di, mu mu mu, tata, titi, tutu. Begitu kiranya. Dan bagi bunyi konsonan pula, penyebutan huruf konsonan contohnya menggunakan lelangit dengan huruf K dan juga G. Bagi penggunaan gusi pula bagi huruf konsonan T dan D melalui getaran dengan huruf konsonan R. Bagi konsonan yang menggunakan separ lelangit ialah huruf J. Apakah alat-alat yang kita gunakan dalam artikulasi ini?
Antaranya adalah bibir, lidah, rahang, dan gigi. Selain itu, ada. Selain daripada 4 tadi adalah lelangit lembut dan juga lelangit keras. Seterusnya adalah latihan artikulasi. Apakah latihan artikulasi yang kita boleh lakukan adalah latihan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. Yang kedua adalah latihan ucapan dalam tempo yang lambat ataupun cepat. Yang ketiga adalah menguasai sebutan vokal dan juga konsonan. Yang keempat adalah penggunaan ekspresi yang betul. Sekian sahaja pembentangan nyanyian dan vokal daripada saya.